Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada anda semua, mudah-mudahan kita semua mendapat naungan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan dilindungi oleh Allah daripada penyakit yang sedang menular sekarang ini, iaitu COVID-19. Dan pada hari ini, anda bersama saya, Muhammad Najib bin Abdul Wakil, pensyarah Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM Shah Alam. Dan pada hari ini akan berkongsikan serba sedikit kepada anda tentang satu perkara, satu tajuk, iaitu yang diberikan tajuknya adalah Ramadan, jangan tinggalkan sahur. Jadi pada hari ini, kalau kita kaitkan dengan keadaan sekarang, iaitu pada bulan Ramadan, sudah tentu bila cakap tentang bulan Ramadan, kita akan terfikir kepada satu ibadah yang hebat di dalamnya, iaitu ibadah berpuasa. Dan di dalam ibadah berpuasa itu pula, kita seringkali fokus kepada satu perkara yang seringkali menggembirakan kita. Satu perkara, satu momen, satu waktu yang kita tak sabar untuk kita nak sampai pada waktu tu. Waktu apa? Waktu berbuka. Tapi seringkali kita juga sebagai manusia, kita terlupa. Maksudnya ada lagi satu keberkatan, ada lagi satu perkara yang seringkali yang sangat ditekankan oleh Islam dalam bulan Ramadan dan juga waktu kita berpuasa, iaitu tentang ibadah bersahur. Bersahur. Dan bila kita bercakap tentang bersahur pula, ada hadis Nabi yang menyebutkan bahawa tasahharu fa inna fis suhuri barakatan, iaitu riwayat Bukhari dan riwayat Muslim menyebutkan bahawa apa? Tasahharu, maka hendaklah kamu bersahur wahai sekalian manusia. Fa inna fis suhuri barakatan, sesungguhnya pada waktu sahur ataupun makan sahur itu ada keberkatannya. Dan disebutkan dalam sebuah hadis lain, iaitu riwayat Muslim, Nabi menyebutkan apa? Nabi menyebutkan bahawa faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar. Maksudnya perbezaan antara puasa orang-orang Islam dan juga puasa ahli-ahli kitab sebagai contoh Nasrani dan juga Yahudi ialah tentang makan sahur. Tapi ada juga persoalan tentang bilakah waktu bersahur itu. Jadi nak katakan para ulama ada yang mengatakan bahawa waktu bersahur itu adalah pada akhir-akhir malam sehinggalah sebelum terbitnya fajar sadiq ataupun tibanya waktu subuh. Maksudnya bila masuknya waktu subuh, tak ada dah waktu sahur dan kita pun dah start berpuasa untuk kita nak berhenti daripada makan dan juga minum. Tapi nak katakan sunnah juga adalah untuk kita membezakan antara waktu kita makan sahur dengan waktu tibanya waktu subuh. Dalam lingkungan 10 minit sebelum waktu subuh itu tiba. Sebab itulah kalau kita tengok dalam jadual berbuka sebagai contoh, adanya waktu imsak, iaitu perbezaan 10 minit lebih kurang. Itu berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, bagaimana para sahabat telah menceritakan tentang keadaan bersahur Nabi SAW, iaitu dengan membezakan, iaitu dalam lingkungan 50 ayat Al-Quran dibaca antara waktu terakhir mereka itu makan dan juga pada waktu tibanya waktu subuh. Jadi nak katakan waktu imsak itu adalah waktu sebagai persediaan terakhir untuk kita sebagai orang Islam sebelum kita nak menghadapi satu hari cabaran berpuasa pada hari tersebut. Sekarang kita fokus kembali kepada kelebihan ataupun kebaikan bersahur menurut sudut pandang Islam. Dan saya pecahkan itu kepada dua bahagian, iaitu yang pertama adalah kebaikan dari sudut luaran ataupun jasmani, dan yang kedua adalah kebaikan dari sudut rohani ataupun spiritual dalaman kita. Yang pertama adalah dari sudut jasmani. Sudah tentulah kita fikirkan secara logik sekalipun kita nak melalui kehidupan yang panjang dalam tempoh satu hari. Jadi sudah tentulah kita perlukan bekalan tenaga sebelum kita nak menghadapi hari untuk kita nak berpuasa tadi tu. Dan kita katakan waktu yang terbaik untuk kita nak ambil tenaga adalah pada waktu sahur. Dan disebabkan itu jugalah kita disunatkan, kita digalakkan untuk kita melewatkan waktu sahur kita. Bahkan saya sebutkan tadi sehinggalah tibanya waktu imsak, itu yang terbaik. Baik, itu pertama adalah dari segi kelebihan dari sudut jasmani. Sebab apa? Nabi katakan bahawa ni'ma sahuril mu'min at-tamru.
Maksudnya di dalam riwayat Abu Daud, Nabi katakan bahawa sebaik-baik ambilan ataupun makanan sahur itu adalah at-tamru. Disebabkan apa? Mampu memberikan tenaga, mampu memberikan ketahanan kepada manusia untuk menghadapi hari berpuasa tadi tu. Dan yang kedua, saya sebutkan pula, saya ringkaskan adalah dari sudut kebaikan, dari sudut dalaman ataupun spiritual manusia tadi tu. Sebab apa? Sebenarnya dalam tempoh sahur itu sekalipun sebenarnya terdapat banyak keberkatan yang boleh manusia raih. Kan, maksudnya dalam tempoh bersahur tadi tu saya sebutkan sahur tu apa? Maksudnya itu adalah pada akhir-akhir malam sehinggalah sebelum terbitnya waktu fajar sadiq ataupun subuh. Jadi nak katakan antara akhir-akhir malam itu antara waktu yang mustajab untuk kita nak berdoa. Kan, sebabkan itulah kita katakan bila seorang tu bangun sahur, janganlah bangun tu untuk makan sahaja. Kan, cubalah untuk kita at least kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Itu adalah berdasarkan kepada ayat Al-Quran yang menceritakan tentang ciri-ciri orang yang redha, tentang ciri-ciri orang yang ingin mencari keredaan Allah. Adalah antara cirinya adalah wabil asharihum yastaghfirun, iaitu dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-18 menyebutkan bahawa antara ciri-ciri orang yang ingin mencari redha Allah adalah orang yang cuba untuk beristighfar, yang ingin beristighfar kepada Allah pada waktu sahurnya itu. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa ingin melakukan yang terbaik dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita cuba untuk menjadi yang terbaik, cuba untuk kita lakukan yang terbaik, terutamanya dalam perkara yang saya sebutkan tentang perkara sahur tadi tu. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat dan saya mohon maaf atas segala kesilapan dan insya-Allah berjumpa lagi. Sekian saja daripada saya, Muhammad Najib bin Abdul Wakil, pensyarah Akademi Pengajian Islam Contemporary ASIS. Dan ingatlah, daripada ASIS untuk anda semua. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.